Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekarang ni masih lagi bulan Syawal dan Alhamdulillah saya nak ikut hari pertanyaan expert anda. Sekarang berada di Pejabat Lawyer bersama dengan Cik Alim. Baru sahaja sesi tanda tangan SMP untuk rumah beliau lah. Jadi Cik Alim boleh memperkenalkan diri sikit tak? Okey. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Halim. Okey, sekarang ni saya bekerja di bawah Kementerian Pertahanan dan keadaan rumah lah. Jadi Cik Alim beli rumah di area mana ke? Saya beli rumah di area itu Taman Botani Di Panorama. Flat Panorama. Flat Panorama. Okey, jadi lepas daripada Cik Alim viewing, dah pergi tengok site visit semua dah. So far macam mana? Alhamdulillah saya tengok untuk rumah ni nice lah, cantik, comel ya. Cik Alim rumah pertama betul? Dan rumah pertama. yang difahamkan Cik Alim beli properti rumah pertama ni adalah bukan untuk duduk tapi untuk investment, untuk pelaburan. Cuba boleh cerita sikit tak? Saya beli memang asal untuk permulaan saya beli memang untuk duduk lah. Tapi bila saya cari kawasan yang saya nak cari tu tak jumpa. So saya ubah fikiran saya untuk buat investment lah. Sebab harga pun boleh tahan. Boleh tahan. So kalau boleh share berapa harga properti Cik Alim tu? Okey, bawah 100,000. Bawah 100,000. Sebab sekarang ni ramai yang kata susahlah nak cari properti bawah 100,000, bawah 80,000. Tapi Cik Alim, rezeki Cik Alim ada properti yang harga 80,000. Dan saya fahamkan juga belum ni Cik Alim ada lebihan duit sikit lah, rezeki lebihan duit sikit. Dan Cik Alim pilih untuk gunakan duit tu untuk properti yang pertama ni. Kenapa Cik Alim tak terfikir untuk sebab sekarang ni kan, kalau kan Cik Alim muda lagi, maybe nak tambah kereta lagi satu ke, nak tacap-tacap rumah ke. Kenapa pilih untuk taburkan pada properti? Okey, untuk pelaburan ni saya tengok untuk cash flow kita lah. Cash flow kan. So bila kita buat investment dekat property ni, jangka masa panjang saya dapat cash flow balik lah. So saya rasa dengan investment saya pun dia takkan rugilah. Compare kita nak invest tempat lain, kita ada untung naik. Rasa kalau investment pada property ni dia tak ada turun lah, insyaAllah naik. InsyaAllah long term lah. Okey, jadi suggestion ataupun nasihat lah Cik Alim kepada orang berada di luar sana, mungkin ada situasi sama juga seperti Cik Alim, first house, dan mungkin Cik Alim beli untuk pelaburan tapi mereka ni beli untuk duduk. Jadi apa nasihat, pandangan serta pendapat Cik Alim pada orang kat luar sana? Saya nak bagi nasihat kalau untuk orang muda lah, yang kalau kata bayi-bayi saya jugalah, kalau ada cash tu, kalau ada kata rezeki terpijak ke, kalau ada peluang sikit, belilah macam aset-aset yang penting. Macam kalau kita boleh beli kereta, kita boleh beli barang mewah kan. Mungkin kita boleh bergaya, kita mungkin boleh kata tunjuk kat sana, tunjuk sini kan. So tapi orang belakang tu kita yang merana lah. Kalau kita beli rumah ni, insyaAllah lah. InsyaAllah kan. Soalan tambahan sikit lah. Okay lah, Cik Alim kalau ikut kerja pun elok kan, kerja sebagai antara staf di TLGM kan. Jadi kawan-kawan tak ke kata macam Alim kenapa beli rumah harga 80,000 ni kan, sedangkan kalau ikut pada kelayakan Cik Alim mampu atas lagi. So macam mana pendapat Cik Alim? Tanya selera lah. Sebabnya kalau ikutkan memang ada orang cakap beli kat sini rumah ni akan naik, beli kat sini rumah cantik, beli kat sini rumah besar. So saya tengok sendiri rumah ni ada potensi untuk pergi, potensi untuk pelaburan lah. Okay, InsyaAllah. Jadi rating Cik Alim pada tim Safrish, sepanjang tim Safrish urus Cik Alim daripada 1 hingga 10 bintang, berapa Cik Alim nak bagi? 1 hingga 10 bintang saya bagi 9 per 10 bintang. 9.5. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi untuk last kali kita sebut Safrish terbaik Safrish terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya. Alright, hai. Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda yang menonton live session bersama dengan tim Safrish dalam sesi gosip hartanah yang kita adakan setiap malam sepanjang PKP ini, dan setiap malam juga kita akan menjemput panel-panel yang expert dalam bidang masing-masing yang akan menceritakan pengalaman ataupun ilmu-ilmu yang mereka boleh berkongsi bersama kita, dan maybe dengan ilmu yang mereka kongsikan boleh menambah pengetahuan kita dan menyebabkan
dan membantu kita supaya tidak membuat kesilapan especially dalam bidang hartanah. Okay, so sorry guys, malam ni kita live session agak awal sedikit kan. Biasa kita live pukul 9 kan, tapi malam ni kita live pada pukul 8 sebab saya ada urusan yang penting pada pukul 9 nanti. So tak apa, saya harap you all semua enjoy live session pada malam ni walaupun terawal sikit. Tak apalah, kita start awal sikit, kita boleh habis awal sikit kan. So kita punya panel malam ni pun bagi saya sangat-sangat expert. Okay, bukan calang-calang orang ni. Kita jemput lawyer. Lawyer Alia merupakan salah seorang lawyer di Syuhada Ismail & Co ataupun SIKO. Kita panggil SIKO lah biasa kan. Beliau merupakan lawyer hartanah yang banyak menguruskan kes-kes hartanah bersama dengan tim Safrish. Banyaklah kes-kes yang beliau uruskan, especially dalam sub-sale punya kes lah kan. Bagi jumpa klien macam ni boleh tepis macam ni, jumpa klien macam ni boleh tepis macam ni. Sangat-sangat expert lah. So that's why kita jemput beliau untuk berkongsikan serba sedikit tentang ilmu undang-undang hartanah. Kan orang nampak beli property ni alah beli je lah kot, pergi sales gallery beli je lah, jumpa agent beli je lah kan. Tapi sebenarnya nampak mudah, tapi di belakang tu banyak lagi urusan-urusan yang kita perlu selesaikan. That's why kalau ada di antara segelintir klien yang tak faham tentang urusan guaman ni, kerja dia nak maki agent, nak maki lawyer. Apa ni agent buat kerja lambat ni kan. Yelah, dia expect beli property tu macam beli kopok leko ke goreng pisang kan. Hari ni bayar booking, tunggu loan, boleh settle dapat terus. Tak, dia ada proses-proses dia yang kita semua kena faham. So that's why kalau anda yang mungkin ada plan nak beli property this year ke next year ke, I think better you dengar live session pada malam ni sampai habis sebab malam ni explanation dia bagi saya sangat-sangat bagus sebab saya menjemput orang yang betul-betul expert dalam bidang undang-undang ni lah kan. Kalau saya cerita mungkinlah boleh cerita, tapi mungkin ada benda-benda yang tak tepat ke apa ke malam ni, tapi kita jemput orang lebih tepat untuk berkongsi dengan anda semua. Alright guys, sebelum saya nak go through lagi live session kita pada malam ni, suka saya ingatkan yang tim Safrish nak berikan kepada anda semua e-book strategi miliki rumah sebelum umur 30 secara percuma saja. By the way, e-book ni bernilai RM199 dan kita nak berikan e-book ni secara percuma sahaja. Cara dia adalah you all just tekan button, like dan tekan button share dan you all boleh redeem e-book yang tim saya dah pinkan dekat bawah. Dan e-book ni akan menceritakan apakah prosedur-prosedur, apakah step by step atau preparation yang you all kena buat sebelum beli hartanah pertama you all. Kan nampak macam senang, alah beli je lah property, tapi you kena tahu apakah ilmu, apakah step-step yang you kena tahu sebelum start beli property. Dan e-book ni saya rangkumkan dah apakah persediaan yang you kena buat sebelum beli property. Dan insyaAllah lah e-book ni bukan sahaja mudah dibaca kan, tapi dia juga sangat-sangat compact dan tak banyak bunga-bunga lah. Maknanya dia tak tebal pun, dia dalam 5 page macam tu je dan you dah tahu dah apakah first step, second step, third step. Just follow je step-step tu, insyaAllah. Saya yakin kalau you all follow step by step, you boleh beli property you dengan cara yang paling expert lah, dengan cara yang paling bergaya lah kan, dengan cara yang paling betul. Itu yang paling penting kan. Sebab apa, bagi saya nak beli property tu mudah, tapi kalau kita nak beli property yang betul dan menguntungkan, tak senang, sangat-sangat struggle lah. So that's why kita berikan e-book ni yang bernilai RM199 ni for free je kepada you all yang menonton live session pada malam ni. Syarat dia adalah tekan button share dan like. Itu je kita punya yuran pada malam ni kan. So saya rasa sharekan kepada kawan-kawan. So bukan senang lawyer nak ceritakan beliau punya pengalaman dan sebagainya kepada anda semua. Sharekan kepada selama mungkin supaya you all semua supaya yang lain pun dapat tahu apa yang kita tengah discuss pada malam ni. Dan make sure you all yang tonton live session pada malam ni, tolong take note, readykan pen, readykan buku nota supaya catat poin-poin yang penting pada malam ini. So guys, I hope you all semua ready. Kalau dah ready boleh komen ready dekat bawah. Okay, kalau dah ready boleh komen ready dekat bawah sebelum saya nak berjemput lawyer kita. Alright, kalau dah ready boleh komen ready dekat ruangan komen. Okay, dan kalau you all ada soalan, you all boleh tanyakan dekat ruangan komen untuk saya bacakan dekat lawyer kita. Maybe lawyer kita boleh jawab soalan-soalan yang you all tanya. Okay, so kalau dah ready boleh komen ready dekat bawah. So saya akan terus invite kita punya lawyer pada malam ni. Alright guys, let's start. Okay, jom. Saya menjemput lawyer Alia. Okay, right. Lawyer kita dah masuk dah. Okay.
So far okay ke? Awal sikit pada malam ni kan? Nampak kita buat pukul 9 kan, mana tak awal sikit. Okay, no problem. Okay, no problem. Alright. Okay, malam ni tajuk kita kos-kos yang perlu buyer ataupun seller tahu sebelum mereka beli property ataupun jual property. Which is mungkin ada segelintir orang yang nampak kos-kos tu ialah kos rumah je lah kan, tapi tak tahu yang sebenarnya bila beli rumah ni banyak kos-kos yang mereka perlu tanggung, especially yang mereka kurang nampak ataupun tak perasan adalah lawyer fee lah, kos guaman. So yelah, bila melibatkan kos guaman ni, ada segelintir orang yang cuba adjust kan, kata try lah adjust sikit, tak boleh ke, murah sikit ke, macam mana kan. So dia tak faham sebenarnya bukan senang nak buat kerja lawyer ni kan. So lawyer boleh ceritakan nantilah macam mana pengalaman-pengalaman kes-kes ke apa semua kan. So that's why malam ni awak kena tahu yang nak beli property, selain pada kos beli rumah, kos booking ke, kos deposit semua, antara kos yang you kena sediakan juga adalah kos lawyer fee. So malam ni kita akan ceritakan apakah kos jual dan kos beli. Jangan nampak seller, jangan sonok sangat you pun ada kos. Jangan nampak buyer je lah ada kos kan. Seller tak ada kos. Seller pun ada kos juga. So that's why please take note. Please take note kalau you ada plan nak jual rumah pada tahun ni. Okay. Saya rasa lawyer Aira boleh start, boleh kenalkan diri ke apa dulu? Okay, saya Alia Najah binti Ahmad Rizwan. Banyak orang panggil saya Alia lah. Okay. Sekarang bekerja di Syuhada Ismail & Co. Okay. So saya nak bagi tahu sikit lah. Okay, SICO, Syuhada Ismail & Co ataupun SICO, kita ada 3 branch. Okay. HQ kita di Shah Alam. And then kita ada 2 branch, satu di Penang dan satu lagi di Ipoh lah. So our latest branch ni dekat Ipoh. Asalnya saya di branch Penang. Lepas tu bos bagi kepercayaan untuk lead di branch Ipoh lah. So saya start dengan Ipoh. Starting from Ogos tahun lepas sampai sekarang, Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. So maknanya dekat Ipoh still lagi barulah kan? Still baru. Shah Alam dengan Penang. Sebelum ni Shah Alam dengan Penang lah. 2 tahun lebih lah. Okay. Walaupun baru tapi sangat-sangat expert lah dalam handle case. Tak apa, nanti kita cerita lagi. Okay, saya rasa kita boleh go through terus dengan soalan-soalan yang kita dah readykan. Okay. So far you all semua clear ke? Kalau you all clear boleh komen clear dekat ruang komen. Kalau in case tak clear, saya boleh set up balik ke macam mana ke? Takut nanti saya cakap seorang-seorang je kat sini kan. Kalau you all clear boleh komen clear dekat ruang komen. Alright, kalau clear boleh komen clear. Okay, alright. Kalau clear boleh komen clear Saya nak confirmkan. Alright, clear. Cun. Okay, so kita akan pergi soalan yang pertama. So in case kalau you all ada soalan boleh tanya terus kat dalam komen untuk saya ajukan kepada lawyer Alia. Alright, first kali soalan yang biasa mungkin orang tanya lah kan. Wajib ke guna khidmat lawyer ni untuk urusan jual beli hartanah? Urus sendiri tak boleh ke? Macam mana tu? Okay, soalan ni memang banyak lah saya dapat, terutamanya daripada penjual lah. Selalu kalau pembeli ni dia memang tahu kata kena pakai lawyer kan. Penjual dia tanya, saya kalau tak pakai lawyer tak apa ke? Okay, if kalau saya nak jawab soalan ni, kita kena tengok kenapa, apa tujuan orang engage lawyer. Okay, so dia ada senario yang mana pembeli dan penjual memang kena pakai lawyer. Ada senario yang mana tak perlu pakai lawyer pun tak apa. Tapi kita kena tahulah lawyer ni dia adalah pemudah cara, kita panggil. Pemudah cara, orang yang memudahkan urusan penjual dan pembeli. So, kalau nak jawab soalan tu memanglah okay, penjual ni boleh tak pakai lawyer. Tapi kita kena ingat di mana kes-kes yang mana penjual dia masih ada hutang dengan mana-mana financial institution kan. Contohnya owner ni, penjual, vendor, dia masih ada hutang dengan LPPSA ataupun masih ada hutang dengan bank. So LPPSA atau bank tu dia pegang dia punya grant penjual tu sampailah settlement hutang penjual. So let's say lepas pembeli settlekan hutang penjual, macam mana dia nak ambil balik grant tu? Macam mana penjual nak dapatkan balik grant? So prosesnya memanglah boleh penjual nak ambil sendiri, tapi dia akan ambil masa. Engage lawyer, lawyer akan settlekan dalam masa yang sangat cepat dan mudah lah maksudnya. Okay, saya bagi contoh, ada satu kes ni penjual, dia kata dekat saya dia nak dia nak buat sendirilah kiranya, tak nak ambil saya sebagai lawyer, saya acting untuk pembeli sahaja. So dia masih ada hutang dengan LPPSA. So once bank pembeli ni settlekan hutang penjual di LPPSA, saya pun request lah grant asal. Saya kata, okay encik penjual tolonglah serah grant dekat saya kan, saya nak proceed next step.
Lepas tu alih-alih dia kata kat saya, "Puan macam mana nak dapatkan grant?" Saya katalah, "Cik pergilah dia dekat LPPSA dekat Putrajaya ni, Cik settlekan." Lepas tu dia kata kat saya, "Puan tolonglah uruskan." Alih-alih saya juga yang buat, faham tak? So samalah macam konsep CKHT penjual dia kena submit borang cukai kan. Itu pun lawyer akan uruskan. Lepas tu daripada segi consent application, kalau kata ada sesetengah property yang kita perlukan dapat kebenaran Menteri Besar Perak, itu pun macam mana you all nak submit dekat pejabat tanah. Boleh, memang boleh, tapi dia mengambil masa dan macam contohnya lawyer, kita dah ada connection lah dengan pejabat tanah, saya boleh kata. Bukan connection, dia macam kita dah very well versed dengan dia punya format macam ni, macam mana, borang apa yang diperlukan, dokumen apa yang diperlukan. So mudah untuk kita submit ke pejabat tanah dan sebagainya. Tapi kalau vendor dia boleh jadi berulang-ulang kali, pergi pejabat tanah sekali tak cukup dokumen, ulang alik macam tu lah. Okay. Lepas tu satu lagi, kalau di mana kes-kes yang pembeli ni dia mendapatkan fasiliti ataupun loan untuk membiayai pembelian hartanah dia. Okey, dalam kes-kes yang sebegini memang perlu dapatkan khidmat lawyer lah. Okey, sebab bank dia memang akan appoint lawyer untuk acting on behalf of bank dan juga pembeli lah. Okey, untuk urusan penyediaan loan dokumen. Yang tu memang kita tak boleh lari. Memang kena appoint lawyer. Samalah kalau macam pembeli dia tak nak gunakan khidmat lawyer, macam mana you nak bagi duit you dekat owner? Bayangkan you dah serahkan full purchase price, tiba-tiba penjual dia tak nak pergi pejabat tanah tukar nama. So siapa yang nak bertanggungjawab? Tak ada black and white kan? So benda tu dia memanglah kata tak apa, later on saya boleh saman, tapi dia incur lebih cost lah, nampak tak? Padahal if you lantik lawyer from the very beginning dia memang dah ada steps. Macam saya lah, kalau kata Encik Syauqi pun pernah dengar saya attend klien kan. From the very beginning pun saya dah cerita dah bila patut bayar, macam mana step dia, berapa lama. So tak rugi ambil lawyer. Kita bayar untuk kita secure kita punya rights. Lagipun lawyer dia bukan charge mengarut-ngarut. Kita dah ada dah solicitors remuneration order, akta. Dia dah letak dah rumah harga ni berapa prinsipal dia. Untuk consent application berapa dia punya harga. So semua benda kerajaan dah list dah ada dalam akta. So kita tak charge lebih lah. Macam tu. So untuk to put things short, okay, boleh kalau ada certain situasi yang membolehkan kita tak engage lawyer, tetapi kita adalah risiko-risikonya. So saranan saya, kalau tanya saya, better lah lantik lawyer macam tu. Betul. You tengok macam mana yang Cik Alia bagi tadi, lawyer Alia bagi tadi. You fikir balik, sama kos nak settlekan sendiri lagi tinggi daripada kos lantik lawyer. Sejujurnya saya nampak, satu kos duit lah, satu lagi kos masa. Kan? Itu memang tak baloi langsung kalau you pergi try settlekan sendiri. Sebab apa? Sangat-sangat struggle lah kalau nak pergi pejabat tanah turun naik, lepas tu tak tentu lagi. Sebab apa? For sure pejabat tanah ataupun pejabat menteri besar apa semua, mereka akan bagi priority kepada lawyer lah. Mereka-mereka yang boleh menguruskan dengan betul benda tu kan. Tak senang kalau kita nak pergi direct, boleh tak saya nak terus ambil concern ke, boleh tak saya nak jumpa dengan orang ni, tak senang. So that's why better you lantik orang yang betul-betul ada authority untuk settlekan kes. Bagi saya sejujurnya kos nak lantik lawyer gunakan khidmat guaman dengan kos nak settlekan sendiri sangat-sangat tak baloi. Itu belum cerita lagi kalau try settlekan sendiri, ada lambat dia punya due, kena denda lagi kan, banyak lagi isu-isu dia kan. At the end akhirnya macam ada klien tadi terus give up, tak apalah, settlekan lah kan. Nampak tak? Dia nampak berapa struggle dia nak buat benda tu sendiri. Memang sangat-sangat susah. So that's why you kena aware benda ni. Sama ada, bagi saya lah, maybe lawyer dia kata tentang ada kes yang kita boleh pakai lawyer, ada kes yang tak perlu pakai lawyer. Bagi saya untuk secure, pakai je dah lawyer. Wah, sebab apa? Kalau you orang tahu dia punya pricing pun bukanlah charge mengarut-ngarut, sebab memang dah difixkan oleh government berapa fee untuk ni, berapa fee untuk ni. So that's why you kena banyak survey lah kan. Bagi saya kos yang Siko charge sangat-sangat worth it lah. Okay, tak pelik-pelik kan. That's why banyak juga kes-kes yang terbaca kat Facebook, dia kata okay ke lawyer charge banyak ni, okay ke lawyer charge banyak ni kan. Dia tolong dia cerita-cerita kat Facebook kan. That's why better you cari lawyer-lawyer yang bagi saya lah, kena cari lawyer yang betul-betul pengalaman, dah banyak handle case kan. That's why ada juga orang yang ada case lah ni betul-betul berlaku. Case nak settlekan case hartanah tapi bukan jumpa lawyer hartanah.
pergi jumpa lawyer yang yelah lawyer bukan lawyer hartanah lah, lawyer syariah ke, lawyer yang lain kan. So dia bukan tak boleh, ada authority tapi macam nak cakap you punya case tu tak boleh settle dengan smooth lah. Sebab dia tak expert dalam bidang yang dia buat. Sama juga macam kita pergi klinik kan. Kalau kita sakit bawah pinggang, better jumpa pakar bawah pinggang yang betul boleh settlekan masalah kita. Jumpa doktor lain pun boleh, tak ada masalah. Tapi dia tak expert lah dalam bidang apa yang dia buat. So that's why cari lawyer yang betul-betul expert dalam bidang yang mereka buat untuk bantu you all settlekan masalah hartanah you all. Okay, so far clear kat sini Okay guys, kalau you all yang baru join live session pada malam ni, you all boleh klik share, kongsikan kepada kawan-kawan. Maybe ada kawan-kawan rent ke, kawan-kawan property agent ke apa semua ke, ataupun ada klien-klien yang nak beli rumah ke, letih nak explain apa klien ni, tak nak pakai lawyer, you tag dia, make sure dia join live session pada malam ni, bagi lawyer sendiri yang terangkan tentang kita punya prosedur untuk beli rumah dan sebagainya. Beli rumah ataupun jual rumah. Okay. Rent boleh tag lah kawan-kawan, boleh sharekan kepada kawan lain. Saya sure malam ni bukanlah hanya kita saja yang biasa tengok, tapi saya sure ramai juga rent luar ataupun agensi-agensi lain yang tonton live session pada malam ni. Sebab Siku bukanlah agensi yang tak biasa orang dengar, memang famous lah dekat Ipoh. So saya yakin ramai juga agen-agen lain yang join session pada malam ni. You all boleh tag kawan-kawan untuk make sure lagi ramai yang join live session pada malam ni. Dan in case kalau you all ada soalan, boleh ajukan soalan dekat ruangan komen untuk saya bacakan dekat lawyer Alia. Tak ada masalah. Okay, so saya baca apa lagi soalan kat sini. Ada soalan? Okay, pada Cik Yahya. Dia kata, fee lawyer ni sama ke dengan lawyer-lawyer lain? Ini antara menjadi isu juga. Okay, boleh terangkan. Alright, okay, kita kena, okay macam ni, dalam satu fee, lawyer punya legal fee, okay, kalau kita tengok selalunya orang akan minta quotation daripada saya kan, okay, dia ada 2 parts tau, okay, satu yang atas tu professional fee, okay, yang bawah tu disbursement. So if let's say kalau kata professional fee, mana-mana lawyer pun dia charge mostly memang samalah sebab kita dah ada akta. Contohnya kalau macam dalam akta, penyediaan sale and purchase agreement, preparation of sale and purchase agreement, dia kita akan ambil dalam 1% daripada property punya harga lah, tapi dia ada scale dia lah for the 100,000 sampai berapa ribu dia ada scale dia lah. Yang tu memang saya kena refer lah. Okay, so mostly saya boleh cakap 1% daripada property price. Okay, contohnya preparation of statutory declaration, memang maksimum RM100. Penyediaan borang-borang CKHT yang dia punya skill basically. Kalau kata tuan-tuan dan puan-puan nak check benda ni, boleh rujuk dekat, boleh google je lah Solicitors Remuneration Order. So dekat situ dalam akta tu dia akan tulislah berapa harga-harga dia. Okay, tetapi yang membezakan sesuatu legal fee antara between lawyers lah kan, saya boleh cakap adalah disbursement. Okay, disbursement ni maksudnya kos-kos yang keluar. Kos-kos yang keluar tu maksudnya kos yang kita bayar ke pejabat tanah, ke LHDN, ke bank dan sebagainya lah. Contoh kalau macam kita nak buat pendaftaran pindah milik, okay, dekat pejabat tanah, okay, dia ada scale dia juga. Kalau kata rumah tu harga RM100,000, berapa harga dia? Dan dia berbeza ikut negeri. So kalau Pulau Pinang, range Pulau Pinang tak sama dengan yang Perak. So sebab tu kalau nak minta bill quotation, saya tanya dulu, property dekat mana ni? Penang ke Kelantan ke mana kan? So lain-lain. So kat bawah tu dia tak samalah disbursement dia. Satu lagi cost travelling. Kalau kata lawyer ni mungkin standard dia charge 300. Ada setengah lawyer dia charge 500. So dia depends on lawyer. Tetapi benda semua tu, you boleh tanya lawyer lah, kenapa charge macam ni? So kalau macam saya akan explain lah. Kenapa travelling saya charge banyak ni? Sebab saya pergi pejabat tanah berapa kali. Saya pergi ke LHDN berapa kali. So saya explain. Semua benda ada explanation dia lah. Macam tu. So fees lawyer kalau nak jawab sama ke dengan lawyer lain? Tak sama. Tetapi boleh cakap lebih kurang lah sebab kita berpandukan range yang telah ditetapkan dalam SRO, Solicitors Remuneration Order. Macam tu. Okay, right. So far you all clear Berbeza, setiap lawyer pun berbeza. Cumanya yang pasti harga dia takkan mengarut sangat lah. Betul tak? Takkan yang pelik-pelik. Maknanya dia akan macam Siko sendiri akan ceritakan apa kos-kos yang mereka charge. So that's why kalau in case you all tak clear boleh terus tanya, Puan ni kos apa, ni kos apa, ni kos apa. So mereka akan terangkan one by one. Jangan risau. Okay? Alright, so apa lagi soalan? Ada soalan boleh tanya dekat ruang komen. Okay, okay. Puan Syuhada kata lawyer fee, semua fee sepatutnya sama. Nampak tak? Betul. Okay, alright. So apa lagi yang ada kat sini? Hilang. Sekejap
Guys, you all clear ke saya punya live session ni? Ataupun sangkut-sangkut ke macam mana ke? Kalau tak clear boleh komen tak clear. Kalau clear boleh komen clear sebab saya lawyer Alia hilang. Terkeluar. Takut saya punya line problem ke apa ke. Kalau clear, kalau clear boleh komen clear. Clear, okay So far semua okay? Clear. Okay, jap. Okay, jap. Tak apa. Maybe lawyer Alia ada sedikit technical issue. Tak apa, kita tunggu settle jap. Okay. Okay, alright. Okay. Tak apa. Kita tunggu lawyer Alia jap. Maybe ada sedikit technical issue. Lain ke apa ke. Okay, tak apa. So tak apa. In case kalau you all ada soalan, boleh ready je dekat ruangan komen untuk saya ajukan terus kejap lagi kepada lawyer Alia lah. I think malam ni satu discussion yang sangat-sangat best. Sangat-sangat menarik lah bagi saya. So bukan senang lah untuk lawyer spend masa kita malam ni untuk terangkan perkara-perkara yang melibatkan hartanah. So maybe you pun takut kan nak pergi jawab lawyer, tanya tentang benda-benda macam ni kan. Tapi malam ni beliau setuju untuk berkongsi dengan anda semua tentang ilmu-ilmu hartanah ni. Tu tak perlulah pergi jabat tanah ke, takut-takut nak tanya lawyer ke apa semua kan. Malam ni kita boleh discuss semua dalam by live session sahaja. Okay. Alright, tak apa. Sementara tu kita tunggu lawyer Alia sekejap. Okay. Maybe ada technical issue sikit kot. Alright, okay, tak apa. Kita tunggu kejap lawyer Alia. Okay, sebelum tu kepada anda yang menonton live session pada malam ni, suka saya ingatkan yang kita nak berikan e-book yang bernilai RM199 secara percuma, iaitu e-book Strategi Miliki Rumah Sebelum Umur 30, dan e-book tu akan cerita kepada you all apakah preparation yang you all kena buat sebelum beli property pertama you all. Saya tahu mesti ramai di antara anda yang agak struggle, tak tahu macam nak beli property, apa step-step apa semua, apa dokumen yang perlu ada. So e-book tu dah lengkap dah. Tim saya dah pinkan e-book tersebut tadi. Tim saya ada pinkan e-book dekat ruangan komen. You all boleh klik link tu, boleh terus download. Boleh baca terus by phone je. Jangan risau, e-book ni tak panjang, dia pendek je. Dalam 5 page macam tu je. Okay. So you all boleh download e-book ni yang bernilai RM199. Kita nak berikan percuma sahaja kepada anda semua. Okay, ni link dia. Kalau you all boleh download, dia punya syarat simple je. You all boleh download dan make sure tekan button share dan tekan button like. Okay, saya rasa pun lawyer Alia dah ready. Cuma tunggu jap. In case kalau dah okay, saya terus invite. Okay, tak apa, saya baca kat ruang komen jap apa yang dekat sini. Okay, lawyer Syuhada kata, nak tanya quotation boleh je call Alia atau Mai ke Siko, dia alu-alukan. By the way, Ada Ismail ni adalah owner kepada Syuhada Ismail & Co lah, firm Siko. In case kalau ada apa-apa, boleh betul PM Puan Syuhada ataupun PM lawyer Alia untuk bertanyakan tentang quotation dan sebagainya. You all boleh pergi dekat Shah Alam, Pening dan Perak lah. Perak di Greentown, Shah Alam saya tak sure kat mana, tapi you all boleh PM lah, PM tim Syuhada, PM tim Siko untuk bertanya berkenaan apa nama tu, quotation dan sebagainya. Alright. Okay, so lawyer Alia dah ready? Okay, ready. Okay, let's start. Okay, so saya invite balik lawyer Alia. Okay, kat mana tadi kita stop tadi? Legal fee tu. Legal fee. Alright. Okay, legal fee. Macam cerita legal fee tadi ya? Legal fee, siapa tanya soalan legal fee tadi? Tak, saya baca balik. Ya tu. Cik Aya, okay. Alright. Tapi kita dah settle kan, dah jawab kan soalan Cik Aya kan? Okay, alright. So kita pergi ke soalan seterusnya. Okay. Okay. Alright. So kita pergi soalan pada Puan Azia. Puan Aziz, berapa ya fee yang akan dikenakan dengan nilai hartanah? Macam mana tu? Maksudnya berapa fee yang akan dikenakan dengan nilai rumah? Okey. Nilai rumah, sorry. Okey, dia macam ni tau. Dia ada scale dia lah. Macam tu kita boleh refer juga Solicitors Remuneration Order tu, macam saya cakap. Dia ada scale dia. So usually kalau saya cakap dekat ejen ataupun klien yang minta quotation, okay, saya akan cakap dia 1% daripada harga dalam perjanjian jual beli. Dia bukannya harga nilai rumah, dia harga yang kita letak dalam perjanjian jual beli. Harga yang dipersetujui antara penjual dan pembeli.
Tetapi legal fee dia bukanlah semata-mata based on harga rumah juga. Nah, macam tadi kalau you all ada baca komen my boss, okay. Miss Ada, saya punya boss lah, Syuhada Ismail tu. Okay. So, dia punya legal fee, macam contoh pembeli, dia ada lagi item-item lain yang kita perlu charge. Contohnya preparation, statutory declaration, borang pindah milik. Lepas tu macam penyediaan cukai, CKHT. Ada setengah lawyer kalau kata saya pernah tengok, tapi yang ni kita orang di Siko tak charge lah. Macam contoh ada setengah pembeli dia apply untuk pengecualian duty stamp kan. Ada setengah lawyer pun charge juga untuk tu. So dia depends on lawyer lah. Ada setengah lawyer tak charge, ada setengah lawyer charge. So dia bukan semata-mata based on daripada harga rumah. So sebab tu saya cakap kalau tanya berapa ni, dia depends on case from case basis. Macam saya suka perumpamaan, ada satu kali tu bos saya dia bagi perumpamaan macam ni tau. Ada seorang klien tu, dia beli rumah, macam dia kata ada kenapa dia punya bil begini. Padahal kawan dia taman dekat depan tu je. Macam dekat je rumah dia orang ni tapi bilnya berbeza. Sebab tu dia kata buah apple dengan buah pear tak sama. So sama juga macam kes. So kita kalau kata nak minta quotation berapa fee ni, you kena bagilah apa details yang kita perlukan. Macam saya perlu tengok salinan geran, tengok property tu ada consent tak? Maksudnya kena dapatkan kebenaran Menteri Besar Perak tak? Lepas tu berapa harga yang nak letak dalam perjanjian jual beli? Adakah penjual tu dia nak apply pengecualian cukai? So semua ini antara perkara yang akan affect pengiraan legal fee tu. Macam tu. So kita tak boleh jawab yang tepat. Ada setengah orang kata alah cakap je 5% daripada harga rumah. Tak boleh. Kita lawyer kita memang kena betul-betul. Kena bagi quotation yang tepat. So nak dapatkan quotation yang tepat tu perlu maklumat dan dokumen yang tepat lah untuk kita prepare macam tu. Tak apa, kalau siapa-siapa yang nak quotation, feel free untuk contact saya lah. Ataupun boleh je, Facebook ada ni kan, boleh message, no problem. Saya akan prepare quotation macam tu. So tak boleh nak try congak-congak lah sebab nanti tak ada isu yang you kata banyak ni punya amount tiba-tiba terlebih. Dia kalau terkurang tak ada isu. Dia kalau terlebih ni jadi isu. So better terus dapatkan quotation untuk dapatkan berapa amount yang tepat supaya tak nak ada isu yang berbangkit kan. Biasanya orang ni kalau kurang dia diam je. Dia lebih yang jadi isu kan. Hari tu dia cakap macam ni kan jadi isu dah. So better dapatkan amount yang tepat untuk lawyer sediakan quotation. So ada untuk readykan quotation kena bayar ke ataupun free je? Tak ada, free je. Kalau nak dapatkan quotation tak. Cuma bagi maklumat yang betul lah. Jangan bagi maklumat yang salah. Contohnya pembeli tu rumah second house tapi cakap first house. So kita pun tak charge lah duty stamp. Sekali tengok-tengok kita check second house duty stamp dah kena tambah beribu. Pembeli marah lawyer. Tak boleh lah macam tu kan. So maklumat tu kena tepat lah. So make sure kalau you all nak check berapa quotation tu, make sure berikan maklumat kepada Siko maklumat yang tepat supaya mereka boleh check maklumat-maklumat tu dengan tepat lah. So kalau you bagi maklumat yang salah, dapat jawapan yang salah, takut bergaduh pula nanti. Tak jadi isu macam tu. So tak ada masalah, boleh dapatkan quotation for free je. Boleh PM lawyer Syuhada ataupun tim Siko ataupun lawyer Alia sendiri untuk dapatkan quotation. Cik Syauki saya nak tambah sikit lah. Tapi kalau orang selalu tanyalah, kalau contoh dia ada skill dia, nanti siapa-siapa boleh, semua orang boleh ni lah tengok solicitors remuneration order. Dia kalau contoh for the first 500,000 rumah tu, dia akan kira 1% lah. 1% daripada harga for the first 500,000. Contoh kalau kata harga rumah 300,000, so 1% daripada 300,000 iaitu bersamaan dengan 3,000. Itu kita panggil principal fee. Tak termasuk anak-anak dia lah, itu panggil anak-anak kan. Itu baru principal fee, macam tu. So kalau kata the next 500,000 dia akan jadi 0.8% lah. 0.8%. Sebenarnya amount dia makin tinggi harga tanah tu makin kurang dia punya dia punya scale tu lah. So maksudnya the first contohlah harga rumah 1 juta. The first 500,000 1%. So dah 5,000 dekat situ. The next 500,000 0.8%. So tambahlah yang 1% dengan 0.8% tadi tu. Dia ada pengiraan dia sendiri kan. Ya, betul. Dia ada scale dia. So better you tanya lawyer sendirilah untuk maklumat benda ni. Dia pening pula. Saya yakin you all yang menonton live session pada malam ni pun kalau first time dengar tentang lawyer punya pun you all macam apa benda, kos apa ni, kos apa tadi tu. You all macam pening kan. So better untuk dapatkan maklumat yang lebih sharp, better you terus tanya dengan lawyer. Okay, so
tak ada masalah. Jangan takut. You all macam ada segelintir orang yang macam tak apalah pergi tanya lawyer lah. Uish, tanya lawyer. Dia macam takut sikit. You all jangan takut. Kan tak ada apa-apa pun, just tanya je untuk make sure lawyer boleh bantu kita punya masalah hartanah ni. Okey. Jangan saya baca apa ada lagi dekat ruangan komen ni. Okey, daripada Puan Syasha Azman. Cik Alia, saya ada soalan. Berapa lama selalunya masa yang diperlukan untuk completekan transaction jual beli rumah? Yang ni memang top lah soalan ni. Okey. Terima kasih Cik Syasha Azman. Okey. Untuk berapa lama masa yang diperlukan kan? Bukan diperlukan, berapa lama selalunya masa untuk completekan transaksi pula kan? Okey, dia sama juga macam legal fee, dia berbeza ikut keadaan, ikut keadaan semasa. So macam saya cakap, usually lah kalau kata dia kena ada faktor-faktor di antaranya, saya cerita whether penjual dia masih ada hutang tak dengan any financial institution, ada hutang tak dengan LPPSA ataupun bank. Okey. Yang kedua, adakah pembeli ni dia guna loan bank ataupun LPPSA. Sebab kalau kata loan LPPSA, kita akan proceed dengan loan application selepas sign agreement. Adalah dia punya flow. Yang tu kita kena buat sesi lain pula untuk cerita pasal proses kan. Macam tu. Betul. Lepas tu kita kena tengok ada tak dalam geran tu ada sekatan yang mana kena apply consent pejabat tanah dulu. So faktor-faktor ni yang akan menentukan berapa lama masa yang diperlukan. So let's say kalau kata owner tak ada hutang dah dengan bank, geran asal ada dengan owner, dengan penjual. Okay. Dan yang keduanya tak ada consent tak diperlukan dalam kes tu. So usually kalau straightforward case akan ambil masa dalam 3 hingga 4 bulan lah. Okay, kalau dalam COVID macam ni lah keadaan sekarang ni. Okay. Kalau kata owner pun masih ada hutang dengan LPPSA, lepas tu perlukan consent, okay, yang tu akan ambil masa dalam 4 hingga 6 bulan. Itu anggaran jangka masa dia. Tapi dia tengok dalam kes kalau kata ada rezeki laju, dia laju lagi lah. Yang penting kita follow lawyer lah. Siapa-siapa lawyer pun dekat sini yang tengok, kita kena follow proses dia. Kita boleh bagi estimation pada klien, tapi peguam dia kena ikut steps dia. Lepas sign terus stamping, lepas stamping terus request penyata hutang. So dia ada flow dia. Macam saya, kalau macam klien datang dekat saya, masa signing tu saya cerita dah, okey penyata hutang ambil masa 2 minggu. Saya cerita terus. Lepas saya dapat penyata hutang, saya buat sekian. So saya bagi flow lah. So nampaklah kenapa 4 bulan, kenapa 3 bulan, kenapa 6 bulan. Macam tu. So klien pun tak adalah tertanya-tanya kan. So dia tahu sebab ni. Macam tu. Sebab tu kalau nak tahu kena jumpa dengan saya lah. Datang Siko saya explain kenapa macam tu. Tapi kalau nak jawab soalan Puan Syasha ni, selalu dia depends on cases. Boleh jadi 3 hingga 6 bulan ataupun boleh jadi lebih. Kalau kata kes-kes yang mana belum buat perfection of transfer ataupun geran masih ada pada developer, geran masih ada nama developer, so yang tu dia akan lagi mengambil masa lah. Okay, macam tu. Dia different case on case basis. So you cerita case you macam mana, saya boleh bagi anggaran masa. Macam tu. Okey, saya harap clear. Saya harap Lawyer Syuhada menjawab soalan Cik Syasha Azman. Okey, betul. Pasal timing ni, sama ada seller ke buyer ke, sangat-sangat dia orang suka tanya lah benda ni kan. Kebiasaan lah kalau agent akan call. Ada setengah agent yang akan call kan. Hello, cik, proses dah setakat ni, proses dah setakat ni, level ni. So kan, cerita yang panjang kan. Sebenarnya dia orang tak nak tahu pun benda tu. Dia orang tahu kalau buyer, bila aku boleh dapat kunci, bila aku boleh masuk rumah, bila aku nak renovate. Kalau seller pula, bila boleh aku dapat duit aku. Itu je, cerita dah panjang macam mana pun, kebiasaannya mereka tak dengar sangat. Dia orang tahu aku nak masuk bila, kalau macam buyer, aku nak masuk rumah bila, macam seller, duit aku dapat bila. Itu je dia orang nak tahu sebenarnya. So that's why betul, macam Lawyer Ala, beliau akan terangkan sendiri apa flow dia supaya buyer ataupun seller jelas. So maknanya bila dia orang jelas, tak perlulah tanya banyak kali soalan yang sama kepada agent ataupun lawyer. So kebiasaannya kalau macam sub-sales ni, seller dia akan contact agent lah. Macam mana saya punya rumah hari tu kan. Saya sejujurnya ada segelintir agent yang tak semua benda kita tahu. Sebab part-part ni kita dah serahkan kepada lawyer untuk settlekan benda ni. Tapi kebiasaannya agent yang bagus dia akan update lah. Dia tanya lawyer, hello lawyer macam mana kes ni, dia akan ambil bagi dekat klien. So sebab tu lah untuk lebih sharp better
Betul lah, apa yang lawyer buat betul, terangkan step by step. Sebab ada setengah lawyer yang tak terangkan step by step kan. Dia just ni dah settle. So sebab tu ada beberapa soalan yang berbangkit tentang timing tu macam mana. So betul lah, kalau buyer ataupun seller faham, dia tak ada isu pun sebenarnya, dia okey je. So yang dia tak faham tu yang jadi isu. So that's why kalau macam lawyer ada memang dia terangkan flow A sampai Z. So tak perlulah tanya soalan yang sama banyak kali dah. Okay. So apa lagi kat sini? Okay, biasa dengan lawyer kita boleh minta diskaun. Betul, ada segelintir orang kan bila cakap kan, oh saya biasa dengan lawyer ni kawan saya ni. So tak perlu saya pakai lawyer saya je, boleh dapat diskaun. So betul ke lawyer ni senang nego untuk diskaun ke apa semua ni? Okay, ni kita cerita ikut undang-undang lah. Kalau ikut undang-undang memang no discount rule. So tak ada discount. Tapi encik boleh tanyalah kenapa ini charge-nya begini, tu charge-nya begitu, kita explain. Tapi dia kalau ikut undang-undang no discount rule. Memang macam tu. Budi bicara lah sebenarnya. Tapi kalau yang dah biasa dengan saya, tahulah macam mana cara saya bekerja lah. Minta quotation dan saya akan bagi explanation. Okay, alright. So betul, budi bicara lawyer lah untuk sama ada nak berikan diskaun ataupun tidak. Kalau ikut standard memang standard je lah. Okay. Ikut undang-undang tak boleh lah. Alright, so kita bacakan lagi soalan-soalan yang ada kat sini. Okay, saya rasa berkenaan dengan tempoh tadi dah ada soalan dari tu, tak apa, dah jawab. Okay, adakah, ini biasa juga berlaku lah. Adakah ejen masih bertanggungjawab bila kes dah sampai ke lawyer? Saya suka lah. Okay, macam ni. Dia suka, favorite. Dia macam kita lari tau. Lari, ada baton kan. Okay, ejen dengan lawyer ni macam tu lah connection dia. So, ejen bila dah dapat bila client appoint lawyer, so hubungan, kita kena tahu, tugas ejen dan juga tugas lawyer. Ejen ni adalah orang yang di-appoint oleh penjual. So, maksudnya penjual melantik ejen untuk tolong jual property. Maksudnya selepas ejen telah jumpa pembeli dan loan pembeli pun telah lulus, so maksudnya tugas ejen dah selesai sebenarnya. So sekarang tu untuk preparation perjanjian, untuk buat transfer sampailah penyerahan kunci rumah dan disbursement duit penjual, itu adalah tugas lawyer. Tapi most of ejen-ejen yang saya kenal, yang saya berpeluang untuk kerja sekali lah kan, memang ambil tahu pasal kes. Tapi kita di Siko, walaupun lah ejen macam mana, tugas ejen dah selesai, kita sentiasa nak update ejen. Kita sentiasa nak ejen tahu. Sebab apa? Sometimes penjual pembeli ni dia nak rujuk kepada ejen. So apa yang kita buat? Inisiatif kita lah di Siko. First kali kita ada e-status. Boleh tengok e-status tu dia macam ni. You boleh tekan siko.com.my. Dekat situ bila tekan e-status, just klien ataupun ejen just key in IC number, boleh tengok status kes, apa yang jadi dengan kes tu. So dia tengok, stamping, dah hantar untuk advice bank, dah masuk pejabat tanah, semua tahu. Kalau kata tengok 3 minggu status yang sama, terus kontak saya lah. Cik Alia apa jadi ni, tak update status ke ataupun tak ada pergerakan file. So saya akan explain. Tu yang pertama, ada status. Yang kedua juga, kita lepas klien tanda tangan perjanjian jual beli, kita buat satu grup WhatsApp antara ejen dengan klien. So dalam tu semua update file ataupun sebarang persoalan yang nak diutarakan oleh ejen dan klien boleh tanya dalam grup WhatsApp tu. So kita punya staff, saya dan juga staff-staff juga memang akan update dalam tu lah apa yang terjadi. So macam tu lah jawapan dia. Okay. For clear kan? Maknanya betul lah, dia simple konsep macam pass baton lah kan. Jadi kita dah pass baton tu kat orang lain nak pergi lagi buat apa, kita nak pergi lagi kan. So maknanya tanggungjawab sebenarnya bila sampai part lawyer, memang lawyer yang kena terangkan apa semua. Macam tugas ejen ni sebenarnya cari seller kan, tolong uruskan cari lawyer kan. Maknanya dia punya tugas tu sepatutnya dah habis ke situ. Tapi kebiasaannya ialah orang ni dia akan ingat siapa yang mula-mula deal dengan dia je. Nampak tak? Macam tu pasal ejen hartanah kan. So dia akan apa-apa dia akan cari ejen. Rumah lawyer tak settle ke apa ke, semua dia akan tembak ejen dahulu kan. Biasalah macam tak masalah pun. Cuma kalau awak kena faham, memang itulah step dia. Cuma pasal yang e-status tu, saya baru tahu tentang e-status tu. Maknanya memang ada sistem yang macam kita ada status barang dekat JNT lah. You tahu dekat mana. Nampak tak? Saya rasa benda ni sangat bagus lah. So tak perlulah tanya dekat lawyer banyak kali. Maknanya you just update je dekat website tu.
Boleh Yang tahu ni lah status kita dia kat mana? kita dah start sebenarnya since last 2 months lah. Okay, status Oh, ni. baru Tapi lagi? sekarang ni, tapi sekarang ni Okay. kita tengah upgrade sistem kita dan kita tengah settlekan status ni lah. So, tapi daripada sekarang pun you dah boleh try check lah status file masing-masing. Okay, kepada klien-klien Safrish yang ada kes dengan lawyer Alia, boleh pergi check dekat e-status tu. Nanti saya rasa boleh nanti minta tim tolong pastekan, boleh typekan apa e-status tu, nanti saya masukkan dekat ruangan live ni. Okay, so mana-mana kalau mereka yang ada urusan dengan Siko, boleh check dekat e-status tu. Mungkin ada yang baru-baru tak tahu kan, memang saya tak tahu pun benda ni. Kan biasa kita akan update dengan lawyer. So maknanya you all boleh tahulah status tu, macam you all pergi beli barang kat JNT, kat Shopee kan, tahulah sekarang kat mana. So lebih mudah. Nampak tak? Okay, bagus. Baguslah sistem tu. Nice. Okay. Alright. Okay. Okay, ada soalan. Dengan cerita orang let go property dia tahun ni boleh terlepas dari cukai. Betul ke? Okay, maybe betul. Ramai tak tahu pasal ni. Pasal CKHT ni. Boleh ceritakan sikit? Okay. So nanti mesti ramai yang tanya lah apa benda CKHT ni kan. Okay. So macam ni, penjual bila kita jual rumah, okay, kita akan ada kos-kos yang kita kena incur lah. Okay, antaranya ialah lawyer fee. Okay. Yang kedua, kalau kata owner ada lantik agents fee. Okay. Lepas tu yang ketiga ialah cukai keuntungan harta tanah lah. So mana-mana penjual ni boleh jadi syarikat, boleh jadi warga negara Malaysia, bukan warga negara Malaysia. So sesiapa sahaja, tak kisahlah, syarikat, warga negara Malaysia, bukan warga negara Malaysia, memang akan dikenakan cukai. Sebab apa? Kita dapat keuntungan. Bila kita kena dapat keuntungan, kita kena bayar cukai lah dekat kerajaan. Sebab tu nama dia cukai keuntungan harta tanah. Okay, cukai yang dikenakan ke atas keuntungan yang diterima oleh kita. Kalau dalam bahasa Inggeris dia Real Property Gain Tax lah, RPGT. Okay, so CKHT ni dia memanglah kalau ikut general rule dia kita kena bayar. Okay, bila mana jual rumah kena bayar cukai. Tetapi dia ada pengecualian dia. Okay, dan pengecualian ni kalau ikut waktu sekarang ni ada 3 pengecualian lah. Okay, yang pertama sekali untuk musim yang COVID ni, okay, boleh apply pengecualian cukai tetapi tertakluk kepada 3 rumah sahaja, 3 property. Property tu mestilah rumah kediaman. Maksudnya tak boleh rumah kedai ke, tak boleh. Dia kena rumah kediaman. Okay. Lepas tu tertakluk kepada 3 property. Tak boleh lebih daripada tu lah. Lepas tu yang kedua, untuk property yang berharga bawah 200,000 dan telah dimiliki oleh penjual selama 5 tahun pun kita boleh apply pengecualian cukai. Dan yang ketiga, pengecualian seumur hidup lah. Pengecualian seumur hidup ni untuk setiap warga negara Malaysia sekali seumur hidup kita boleh apply pengecualian cukai. Sebab tu saya nasihatkan pada klien-klien saya, kalau contohlah ada rumah kan, banyak rumah, okay, 1 juta, 2 juta kan, okay. So untuk yang pengecualian seumur hidup tu pilihlah property yang paling mahal. So kita boleh apply pengecualian, tak perlu bayar cukai pada cukai keuntungan harta tanah tu lah. Tapi untuk yang COVID punya ni, sekarang punya tempoh ni, memang betul tertakluk kepada 3 property sahaja. Okay, so maknanya katakanlah ada seorang seller tu, dia ada 4 biji property tapi tak pernah jual langsung daripada sejak beli sampai sekarang. So adakah dia jual property tu 3 tu dikecualikan ataupun 4? Sebab first dia tak pernah jual langsung. Kalau pertama kali jual kan memang free kan. Sebenarnya jadi 4 lah dia punya kuota ke macam mana? Okay, kalau macam macam yang Cik Syawaki cakap tu, ada 4 property kan. Kalau dia jual dalam masa sekarang ni, dia boleh guna pengecualian cukai umur hidup, macam tu. Tapi tengok jugalah nilai property dia berapa. Kalau kata bawah 200,000 dan dia dah memiliki property tu selama 5 tahun, boleh juga apply pengecualian yang kedua tadi. So kalau macam saya, even kalau kata kena cukai pun, saya akan advise macam mana cara untuk meminimumkan cukai. Sebab dia ada cara dia kan. Ini bukan kita orang kata adjust ke apa, tak. Ini memang kita ikut undang-undang betul. Dia penyeraan cukai ni dia ada cara penyeraan dia. Okey. Harga yang kita nak jual tu tolak dengan harga yang masa kita beli rumah. Okey, darab dengan persen dia lah, dia ada persen lah. Tengoklah kita memiliki rumah ni dah lebih 5 tahun, kalau lebih 5 tahun 5%. So darab 5%. So lepas darab 5% itulah jumlah keuntungan kita kan. Okey, selepas tu kita boleh tolak kos-kos yang kita incur semasa kita memiliki rumah tu. Contohnya legal fee. Kita bayar legal fee boleh tolak dalam cukai. Lepas tu ada renovation cost kan, kita lantik kontraktor pun boleh tolak juga.
Cuma receipt tu you all kena simpan betul-betul lah. Jangan bagi receipt tipu pula. Memang LHDN ni dia tahu sebab boleh audit semua kan. So kena betul-betul lah benda-benda tu. Kalau kita buat renovation cabinet, kitchen cabinet kan, simpan betul-betul receipt tu. So boleh masuk, boleh tolak dalam cukai kita. Okay, alright. So maknanya baguslah. Sebenarnya insentif kerajaan bagi dekat mereka-mereka yang ada property kan dah lama simpan kan untuk jual property mereka tahun ni sebab nak merancakkan industri hartanah. You bayangkan waktu COVID, dia macam orang takut nak beli rumah takut, nak jual rumah takut. So ini antara insentif yang kerajaan bagi sempena COVID ni untuk merancakkan industri hartanah. So that's why lah sekarang ni dia rancak, ada orang nak jual, ada orang nak beli sebab itulah antara kelebihan dia cukai tu lah. You bayangkan cukai bukan sikit kan. Kalau 5 tahun ke bawah berapa dia punya cukai tu? 5 tahun ke bawah dia ada. Kalau kata tahun yang pertama dia ikutlah penjual tu adakah dia syarikat ataupun dia warga negara Malaysia ataupun bukan warga negara. Dia adalah dia punya skill 20%, 20%. Okay, dia ada skill dia. Dia berbeza. So kita kena tengok skill tu lah. Yang tu dia kena penyiraan kena buat betul-betul lah. Lawyer dia hantar dulu penyiraan tu, LHDN check semula lepas tu. Kita hantarlah bukti-bukti, receipt apa semua kan, tapi dia akan recheck balik macam tu. Okay. Tapi so kalau tanya saya bila patut jual rumah, inilah masa yang paling tepat, terbaik sekali nak jual. Terbaik untuk jual rumah. Betul, so, banyak kos kita boleh save. Bayangkan kalau ada 4 biji rumah you jual tahun ni, banyak dah, mungkin ratusan ribu boleh save kan pada jual selepas daripada promotion ni. Daripada yelah better cash out sekarang lah kan, bila lagi daripada kena tax sampai ratusan ribu nak jual akan datang. Jual je sekarang, bukan tak lupa. Habis PKP kan. Jual terus. Habis bila promotion tu sampai bila sampai kalau kata tarikh dia sampai hujung tahun ni lah. Oh okay. Alright, so maknanya beberapa bulan sahaja lagi, dalam 4 bulan kot untuk you settlekan property you. Tak tahu tapi untuk lagi. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan 6. Bulan 6. Oh sorry lambat lagi. Sempat lagi siapa-siapa nak jual sebab dia kira daripada tarikh stamping perjanjian jual beli. So mana sempat lagi lah kalau banyak lagi masa. Ya betul. Betul. Tapi kalau lambat tak ada lah kan. Kalau tunggu lagi percaya tak percaya tak ada lah. Okay. So kalau ada mereka-mereka yang nak dibantu urusan jual beli hartanah, boleh pergi Safrish untuk Safrish bantu anda semua. Tak ada masalah. Okay. Alright. So apa lagi soalan kat sini? Okay, kita baca sikit daripada lawyer Syuhada. Senario, ada yang kata kenapa saya jual dulu bil 1,500 rumah 700,000 tapi ada penjual rumah pakai peguam sama dengan beli. So macam mana tu? Macam mana? Ni soalan. Property yang segmen. Soalan daripada siapa ni? Oh, senario ni. Ada yang kata kenapa saya jual dulu bil 1.5k rumah 700,000 tapi ini penjual jual rumah pakai peguam sama dengan pembeli. Okey. Ini senario kot, bukan soalan ni. Okay, senario. Okey. Just cerita je lah. Okey. Faham. Alright. Okey, soalan. Okey, ni saya tak sure soalan ke tak. Saya boleh baca kan. Untuk cukai, sekiranya lebih daripada 6 tahun dan harga jualan kurang daripada 200,000, automatik tak dikenakan cukai RPJT? Ya, betul. Tapi kita still kena submit lah. Okay. Yang ni statement lah. Tapi still kita kena submit borang cukai tu lah. Okay. Lebih daripada 6 tahun, bukan 5 tahun tadi. Betul. Okay, pada Puan Hafizah, lawyer fee untuk lo macam mana pula sama ke dengan kos jual beli? Okey, ini untuk kes-kes yang mana pembeli apply untuk finance pembelian rumah tu, kiranya pembeli mendapatkan facility ataupun loan daripada bank. So untuk legal fee bagi penyediaan loan dokumen, skill dia berbeza lah daripada yang perjanjian jual beli. Okey, tetapi ada sesetengah bank, kita boleh masukkan legal fee untuk loan dokumen tu dalam loan. Bukan semua bank lah tapi ada bank yang macam tu.
Okay. So nak jawab sama ke dengan kos jual beli? Tak sama. Dia lain. So legal fee dia ada dua lah. Okay. Satu, legal fee untuk penyediaan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Yang kedua, legal fee untuk penyediaan loan dokumen, perjanjian pinjaman antara pembeli dan juga bank. So kos dia memang berbeza. Apapun dia ada dia punya scale semua tu masih ikut solicitors remuneration order lah. Okay, dia ada akta dia. Okay, alright. Okay. Saya harap menjawab soalan Cik Nur Hafiza tentang berkenaan soalan yang beliau tanya. Okay, maybe mungkin ada beberapa soalan yang saya dah sediakan. Sama kot dengan soalan yang ada Audin tanya. So kita boleh pergi ke I think last soalan. Macam mana nak kira anggaran, apakah kos sampingan yang penjual dan pembeli kena tanggung? Okay, kalau untuk penjual tadi kita ada dah masuk sikit lah. Okay, kos-kos yang penjual kena tanggung selain daripada legal fee ataupun lawyer fee ialah cukai keuntungan harta tanah CKHT. Okay, yang tu pun tapi ada pengecualian lah. Yang kedua, agency fee lah. Kalau kata kita lantik agent untuk bantu kita jual property, akan kita kena bayar agency fee lah. Okay, yang tu nanti Cik Syauki dia buat live session yang lain, cerita macam mana kan. Itu untuk penjual. Okay, kalau untuk pembeli pula antara kos-kos yang kena bayar contohnya valuation fee, cost valuer untuk value property kan. Itu ada cost dia. Lepas tu yang kedua untuk kalau kata pembeli ni bukan pembeli rumah pertama, okay, kena bayar duty stamp. Duty stamp ni macam cukai lah, bayar dekat kerajaan. Okay, lepas tu yang ketiga untuk insurans rumah lah. Insurans rumah. Tetapi untuk insurans dan juga valuation fee tu kita boleh masukkan sekali dalam loan. Tapi macam saya kata dia bergantung kepada bank-bank lah. Bank mana yang offer skim yang begitu. Itu antara kos-kos yang kena incur lah. Okay. Okay guys, by the way kan, kita dah hampir ke penghujung live session pada malam ni. Saya harap you all semua clear dengan penerangan yang diberikan oleh Lawyer Alia sebentar tadi. Mungkinlah, saya yakin lah mungkin you all macam bahasa-bahasa macam jargon sikit tak biasa dengar kan. Memang faham, saya pun macam tu juga dulu. Tapi untuk lebih details, tolonglah tanya dengan lawyer sendiri untuk bantu you all lebih terang lah kan. Dapatkan penjelasan yang lebih terang daripada lawyer sendiri. So, kalau you all ada persoalan apa-apa, boleh PM lawyer Alia ataupun boleh PM Tim Siko untuk bantu you all berkenaan dengan urusan jual beli hartanah. Kan, saya bukanlah nak kata apa tapi by the way setakat ni Tim Siko sangat-sangat cekap lah. You bayangkan pasal kes tadi saya buat video tadi tu. Kes tu waktu raya raya ke berapa lah lawyer? Raya ketiga untuk raya kedua kan. So you bayangkan waktu orang tengah sibuk dengan rendang dengan kuih raya, Lawyer Alia siap settlekan kes klien saya tu waktu raya ke berapa tau tak ingat. Sangat-sangat committed lah. So that's why betul macam saya pernah sembang dengan Puan Alia sebelum ni, lawyer bukan lawyer, panel LPSA. Macam kita sembang kat ada orang tanya, lambat ke proses LPSA, lambat ke proses lawyer? Betul, macam kita setuju dengan satu statement yang saya rasa Cik Alia pun setuju. Sebenarnya bukanlah proses tu lambat tapi depends kepada orang yang menguruskan kes tu. Kalau dia cuba settlekan kes tu secepat mungkin, mana kes tu boleh settle cepat lah. Tapi kalau dia macam boleh kata kerja lain pun semua, kes tu akan jadi lambat dan pending lama gila. So make sure cari orang yang betul untuk settlekan kes you all semua. Tak semua lawyer lambat. Okay, saya sangat-sangat recommended lah. Tim Siko sangat-sangat laju lah buat kerja kan. Kadang-kadang ada kes yang kata minggu depan, tiba-tiba minggu ni dah boleh set SMP. Dia over deliver. That's why saya sangat recommended lah. Tak kisah sama ada you all nak go through jual beli dengan property dengan Tim Safrish ataupun ada soalan-soalan tanya Tim Siko, tak ada masalah. Boleh terus PM sama ada PM Tim Siko ataupun direct sendiri dengan Puan Alia, Cik Alia. Sebab kalau you all yang area Ipoh, boleh direct terus lah ke office. Kalau you all yang di bla-bla Shah Alam, KL, Pening kan, boleh go through ke lawyer area sana lah. Okay, last ucapan ataupun last suit lah daripada Lawyer Alia. Apa nasihat ke apa ke yang degil-degil ni? Alright, saya nak cakap terima kasih banyak sebab invite saya. Saya suka talk-talk macam ni sebab saya ni pun jadi lawyer sebab kita ni educate orang-orang sekeliling kita lah. Okay, right. Masyarakat tentang proses, tentang steps dan sebagainya. Jadi kalau kata ada persoalan berkenaan dengan jual beli rumah, memang boleh direct dengan saya. Saya memang committed dengan kerja saya. Saya memang fokus mainly untuk buat jual beli rumah.
Ataupun benda-benda convincing lah, saya tak pergi court apa semua. Dulu betul saya pergi court. Tapi sekarang memang saya nak fokus betul-betul. Sebab saya betul minat dan saya seronok buat benda ni lah. Jadi kalau ada siapa yang nak jual beli rumah ataupun kalau nak tambahkan ilmu, memang boleh tanya saya. Saya akan cuba assist semampu saya lah. InsyaAllah. We try to deliver our best. Okay? Terima kasih sebab jemput. Alright. Okay guys, itu last word daripada Lawyer Alia. So, pada anda yang menonton live session kali ini yang maybe ada plan nak jual hartanah atau beli hartanah, boleh PM Team Safrish. InsyaAllah kita akan try the best nak bantu you all semua. Dan setakat ini insyaAllah lah kita bekerjasama dengan mereka-mereka yang betul expert dalam bidang masing-masing. By the way, kita ada Lawyer Alia, my expert dalam guaman. Dan kita ada juga panel LPSA kita, nama sama juga. Sama juga dia punya talk speed dia laju juga kan. InsyaAllah kita always bekerjasama dengan mereka-mereka yang expert dalam bidang mereka sendiri. So jangan risau, kita boleh bekerjasama lagi selepas ni kan. Apa-apa you all just PM saya, PM team kita ataupun PM direct dengan Lawyer Alia. Okay guys, itu saja live session kita pada malam ni. Dah terkeluar sendiri ke? Okay, live session kita pada malam ni, I hope you learn something. Dan pada anda semua yang belum download ebook Strategi Miliki Rumah Sebelum Umur 30, make sure you all download ebook ni secara percuma saja. Tim saya dah pinkan link dekat ruangan komen ni untuk you all download for free je. Just tekan je link tu dan boleh terus download dah. Dan kepada anda yang ada apa-apa yang nak dibantu berkenaan dengan hartanah, insyaAllah boleh PM tim kita untuk tim kita bantu masalah hartanah anda. Alright, so itu saja daripada saya hari ini. Okay, tim saya ada pinkan link. Okay, ni link dia. You all boleh download ebook ni secara percuma sahaja. Boleh klik link tersebut dan boleh baca lah kan. Saya harap moga dengan usaha ebook ni pun, dengan live session malam ni, dengan ebook ni, I hope membantulah sedikit tentang penerangan hartanah dan undang-undang kepada anda. Oh, kat sini kita ada Coach Isaac. Okay, Coach Isaac. Okay, Coach Isaac pun antara kita punya guru lah tentang dalam bidang undang-undang hartanah ni. You all juga boleh PM Coach Isaac. Sorry. Ni kan Coach Isaac. Okay, ni dia Coach Isaac. Okay, Coach Isaac, you all boleh PM juga Coach Isaac untuk berkenaan dengan urusan-urusan guaman bersama dengan Coach Isaac. Boleh tanya beliau juga. Okay, itu saja untuk live session kali ini. Kalau you all yang belum follow Page Safrish, boleh follow Page Safrish dan make sure tonton live session kita setiap malam pada pukul 9 malam pada setiap hari. Kita akan jemput panel-panel yang lebih expert dalam bidang masing-masing untuk berkongsi ilmu dengan anda semua. Okay guys, itu saja daripada saya hari ini. Jangan lupa hashtag kita, hashtag mesti ada rumah 2021, hashtag peneraju hartanah Bumi Putra dan hashtag we are property expert. Bye bye guys, Assalamualaikum dan jumpa besok malam.